So, saya mempersilakan yang ditunggu sudah pun tiba. Saya mempersilakan Timbalan Ketua Pembangkang, Saudara Azizul Hakim bin Aziz untuk meneruskan sesi pembangkangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, yang saya segani, teman-teman lama daripada panel kerajaan, adik-adik daripada panel pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat, warga dewan yang saya muliakan. Hari ini saya memulakan langkah untuk berdebat kembali setelah sekian lama saya tinggalkan. Bak kata orang, keris baru diasah, baru diasapkan juga. Jadi maaf terlebih dahulu atas segala kesilapan-kesilapan jika ada dalam perdebatan ini. Pertama, Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya panel pembangkang sudah ada ura-ura untuk mempertikaikan tentang ciri-ciri kestabilan politik yang digagaskan oleh panel kerajaan. Kestabilan politik beliau, dua perkara yang sukar untuk kami terima, tapi kami terima, anak jantan. Pertama, beliau katakan tentang kestabilan politik boleh mempengaruhi pelaburan. Pelaburan itu sebenarnya adalah ekonomi. Kedua, tentang isu rasuah juga dikaitkan dengan politik. Sah-sahlah rasuah itu melibatkan wang ringgit, penyelewengan projek, juga tetap di bawah kestabilan ekonomi. Jadi Tuan Yang di-Pertua, kalau ciri-ciri ekonomi pun mereka kaut kesemuanya, apalagi kestabilan ekonomi yang kami ingin bawakan. Tapi tak mengapa, kami tahu kami 3 lawan 4 di seberang sana. Sebab yang kedua itu syarat rupa-rupanya. Tapi tak mengapa Tuan Yang di-Pertua, kita sedar kalau yang sana syarat tubuh badannya, biarlah yang pembangkang pula syarat ilmu dan budi bahasanya. Tuan Yang di-Pertua, dalam konteks perdebatan pada hari ini, saya akan merumuskan tentang 2 perkara. Mereka ingin katakan antara kestabilan politik dan kestabilan ekonomi, bagaimana untuk mengukur lebih penting itu. Mereka katakan begini, kestabilan politik akan mempengaruhi ekonomi. Baik, kita akan analisis hujah Perdana Menteri yang pertama. Beliau katakan skandal 1MDB punca kejatuhan politik. Bermakna secara diam-diam tanpa kita sedar, faktor ekonomi sebuah anak syarikat kerajaan yang diselewengkan wangnya dibicarakan di luar negara dan juga di dalam negara menjadi punca kepada kejatuhan kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018. Maknanya, kestabilan ekonomi, isu 1MDB mempengaruhi kestabilan politik Malaysia. Makna kata, kestabilan ekonomi itu lebih penting daripada kestabilan politik. Itu perkara pertama. Perkara kedua, Tuan Yang di-Pertua, kita kena sedar apabila mereka mengatakan kestabilan politik akan memanggil pelabur, akan menambah dana masuk ke dalam negara kita. Kita perlu sedar begini, kesimpulannya panel kerajaan ingin mengatakan politik adalah alat ataupun medium, tetapi pelaburan, ekonomi adalah matlamat. Maka rumusan semua orang boleh faham, matlamat semestinya lebih penting bagi kita berbanding medium. Misalnya, jika ada sepasang kekasih, matlamatnya adalah untuk mendapat cinta, tetapi kaedahnya dengan memberi, menjaga, membelai dan akhirnya matlamat tercapai. Mana yang lebih penting? Mana yang kita inginkan? Semestinya cinta, semestinya ekonomi, politik dijadikan sebagai alat semata-mata. Silakan. Yang Berhormat, senanglah kalau kita ada duit, melibatkan duit, itu jatuh bawah ekonomi. Isu 1MDB memang melibatkan duit, tetapi seperti yang telah saya definisikan tadi, ia termasuk di dalam kesilapan takbir urus dan juga masalah rasuah yang berada dalam konteks politik. Bagaimana anda boleh katakan isu 1MDB itu isu ekonomi? Benar. Baik. Ketika Tun beralih kembali kepada jawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah perkara utama yang diselesaikan? Adakah menstabilkan politik atau menyelesaikan isu 1MDB? Semestinya menyelesaikan isu 1MDB kerana 1MDB telah menyebabkan hutang kepada negara. Hutang adalah ekonomi. Ekonomi itulah yang lebih dahulu diselesaikan berbanding kestabilan politik.
walaupun pada ketika itu lompat-melompat antara satu sama yang lain. Silakan sekali lagi. Tak boleh yang berhormat begitu. Dalam isu 1MDB, kita bukan nak menyelesaikan masalah hutang dulu. Kita nak menyelesaikan masalah rasuah dan takbir urus terlebih dahulu. Kemudian, baru kita selesaikan masalah hutang. Politik dulu, baru masalah ekonomi. Tidak. Untuk menyelesaikan masalah takbir urus, kalau kita semua sedar, 1MDB dihadapkan ke mahkamah. Tabung derma Pakatan Harapan sekalipun untuk membayar duit wang NDB, Tuan Yang Dipertua. Makna kata, masalah ekonomi itu sentiasa menjadi prioriti kepada seorang Perdana Menteri yang dah 2 kali menjawat jawatan tersebut. Ahli politik yang paling berpengalaman dalam Malaysia, dalam dunia, tak pernah orang cipta rekod seperti itu, tetap menganggap ekonomi itu lebih penting daripada politik. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya teruskan kepada penghujahan panel pembangkang. Begini, untuk menggambarkan kestabilan ekonomi itu lebih penting daripada kestabilan politik, panel pembangkang akan tunjukkan bagaimana pada era peralihan dan transisi kuasa daripada Tun Mahathir kepada Tan Sri Muhyiddin. Tuan Yang Dipertua, pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin berdepan dengan 2 perkara. Pertama, ketidakstabilan politik. Kedua, masalah ekonomi akibat daripada pandemik. Pada ketika itu, Perdana Menteri kita memilih untuk memberi 3 pakej rangsangan sehingga melibatkan 3.6 trilion pakej rangsangan yang diberikan kepada rakyat. Dan pada ketika itu, Dewan Rakyat dikunci. Tidak ada perbicaraan politik. Dan pada ketika itu, tidak ada juga hal-hal tentang lompat parti untuk menjatuhkan Perdana Menteri melalui undi tidak percaya. Semuanya disekat untuk kestabilan dijaga. Tetapi ketika itu, rakyat tidak dapat bekerja. Rakyat tidak dapat keluar daripada rumah. Rakyat tidak dapat mencari rezeki. Berapa kali Syamirul yang bujang dapat bantuan? 2 kali. Bagus atau tidak? Di situlah kita ingin menggambarkan bahawa kerajaan sendiri melihat bantuan-bantuan dan pakej rangsangan ini daripada golongan keluarga, golongan duda, golongan janda, golongan OKU, semuanya mendapat manfaat pada era pandemik tersebut. Justru pada ketika itu juga negara sebenarnya melihat kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ketua Pembangkang, dia seperti berbalas. Yang pertama lebih sikit, yang ni lebih sikit. Yang kedua ni lebih banyak, yang ni pun lebih banyak. Tak apa, kita tinggalkan Dewan dalam sesi penghujahan.